Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung masih perbincangan masih lagi berkait dengan muqaddimah berkenaan dengan persamaan antara Syiah ni dengan Yahudi. Seperti yang saya sebut dalam siri sebelum ni, bahawa tajuk ini sebenarnya perlu sangatlah sebenarnya kita tahu, kerana ajaran Syiah ini dia bersumber daripada Yahudi. Jadi ajaran Yahudi yang merupakan sumber kepada ajaran Syiah ini, dia sebenarnya banyak terdapat dalam ajaran-ajaran salah moden sekarang ini sebenarnya, yang masuk ke negara kita. Tak kiralah sama ada mari daripada Timur Tengah dan sebagainya, sebab dia ajaran salah ni hakikat sebenarnya dia berkesinambungan. Cuma dia adalah perbezaan sedikit sebenarnya. Itu asas yang perlu kita faham. Kalau orang Kelantan dia panggil asas sama, cuma dia eret. Dia jadi beri sikit ataupun dia berlaku proses pengembangan tu, itu berdasar pada inovasi manusia di setiap zaman. Tapi asasnya itulah yang kita nak tengok dalam konteks kita kata Yahudi ni. Misalnya saya sebut satu contoh. Banyak kita tengok ajaran salah ni, kesalahan dia nya kita kata berkait dengan tawassul, berkait dengan tawassul, ambil berkat. Semua ni sebenarnya hakikatnya di bawah bab doa sebenarnya asalnya. Kalau kita kaji-kaji di bawah bab doa, tawassul dengan orang mati, bertabarruk, pergi kubur bertabarruk, daripada tawassul juga asalnya. Jadi asalnya doa. Tapi bila doa tu dilakukan dalam bentuk yang tidak menepati kehendak Allah, kehendak Rasul, apa yang telah dipraktikkan oleh sahabat, maka dia akan jadi berubah. Jadi perubahan itu dia berdasar kepada kreativiti seseorang lah. Dia berlaku inovasi. Orang ni buat begini, orang ni buat begini. Sebab tu agama Islam ni dia nak mengelak daripada berlaku kepelbagaian, mengikut kita kata cita rasa seseorang diikat dengan dalil itu. Mesti ada dalil dalam agama kita. Kalau tidak ada dalil, jadi tidak standard agama ni. Itu sebenarnya, itu fungsi dalil. Bila kita kesampingkan dalil, kita tolak dalil, tak peduli pada dalil, maka dia akan berubahlah ajaran itu. Akan berubahlah ajaran itu. Sebab tu bila Allah tidak maksud nak kekal ajaran-ajaran sebelum Nabi bawa ni, Allah tak jaga dalil. Walaupun kita kata Taurat, Injil ni supaya Quran juga kena ke wahyu daripada Tuhan, tapi Allah tidak niat. Allah tidak jaga. Sebab apa? Sebab Allah tidak bermaksud untuk ajaran itu kekal sampai bila-bila. Maknanya dalil ni dia menjadi punca kekalnya ajaran itu. Dalil ni dia menjadi punca tidak berlaku perubahan pada ajaran. Kalau ada seseorang bercakap di luar daripada ajaran Nabi, khususnya ini kita bicara dalam bab ibadat lah. Kalau bab lain itu perbincangan bab ibadat. Jadi bila ada seseorang ataupun sesiapa sahaja yang cuba bawa satu ajaran yang agama secara khusus, kita kata ibadat, orang akan terkejut lah. Bila terkejut tu dia minta dalil. Mana dalil?
Kalau hak berkait dengan kehidupan, hak tidak berkait dengan agama secara khusus ni, tu lain cerita. Kita nak buat bentuk kerusi tu macam mana, pattern kita atas berdasarkan inovasi kita, kreativiti kita, ni itu tidak jadi masalah. Tapi agama tak boleh. Mana dia kawal dengan dalil. Pertama sekali Quran, yang kedua hadis, dan ada lagi pecahan-pecahan dia, misalnya amalan sahabat. Itu kita nak bincang ni. Jadi kitab ni sebenarnya 900 muka surat lebih ni dia bincang bila penulis buat kenyataan bahawa Syiah ni sama dengan Yahudi, berat dia kata. Kalau dalam mukaddimah saya sebut dah dulu. Jadi saya terpaksa baca banyak kitab Abdullah Al-Jumaili. Saya kena baca kitab Yahudi semuanya. Dah kena baca kitab Syiah. Baru boleh buat perbandingan. Baik, tak apalah. Cuma ni peringkat awal ni dalam mukadimah ni kronologi lah. Kronologi supaya bila kita nak sabitkan bahawa Syiah ni daripada Yahudi, mana kronologi itulah yang kita sebut sebagai sejarah. Dan sebenarnya kronologi lah. Bagaimana tu proses nak berlaku tu. Ajaran Syiah ini dia daripada Yahudi tu. Banyak dia nak Syiah ni. Dia gini saya nak sebut supaya kita nampak. Sebab orang kita ni kata apa Syiah sibuk dengan Syiah. Syiah ni tidak menjadi masalah di tempat kita. Syiah ni cerdik. Di zaman Sayyidina Ali lagi. Bila dia nak kembangkan ajaran dia tidak guna atas nama Yahudi. Sebab tu saya tekankan daripada awal lagi. Nama apa ajaran itu tidak penting. Ya penting bagaimana isi dia, bagaimana kandungan, bentuk butiran ajaran itu yang pentingnya. Nama apa boleh berubah ya itu. Seperti nama kita lah boleh berubah. Nama manusia ni boleh berubah. Mana bila lahir ni letak nama ni, hak lain, hak nama tu pelbagai. Baik. Jadi kita berhenti sebelum ini. Dalam perbincangan sebelum ini kita berhenti dengan kewafatan Rasulullah. Selepas Rasulullah wafat, maka tugas sebagai pemimpin utama telah disandang oleh Sayyidina Abu Bakar. Dia sayangnya kitab ni dia tidak ada terjemahan dalam bahasa Melayu Indonesia. Kalau ada terjemahan banyak manfaat boleh ambil. Baik. Jadi Sayyidina Abu Bakar tu disebut sebagai Khalifatu Rasulillah. Sayyidina Umar tidak. Itu Khalifatu Abi Bakrin. Khalifah ni mana pengganti. Sayyidina Abu Bakar tu pengganti Rasulullah. Jadi pengganti Rasulullah ataupun kita sebut Sayyidina Abu Bakar ni di zaman dia bila dia menjawab jawatan khalifah, maka adalah berlaku pada peringkat awal ketegangan dari sudut nak lantik pemimpin itu. Semua itu berjaya diselesaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Baik. Dari sudut pemerintah Sayyidina Abu Bakar ni tidak lari sehingga ulama kata kalau kita sebut maknanya sebiji seperti cara Rasulullah, dia tak ubah pun. Adalah sebab dia pun memerintah 3 tahun lebih dia mati Sayyidina Abu Bakar ni, mana dia tidak sempat lama merintah 3 tahun lebih. Adalah pembaharuan dia buat, tapi asasnya kerangka ataupun struktur pemerintahan itu adalah mengikut struktur yang telah digunakan oleh Rasulullah. Kerana pada waktu tu perkembangan masyarakat Madinah tu dari segi kita kata pola pertambahan penduduk itu dia tidak rancak seperti mana selepas daripada itu. Baik. Jadi di zaman Sayyidina Abu Bakar tu masyarakat hidup dalam keadaan tenang, dalam kehidupan pun dalam keadaan yang baiklah. Sentiasa berlaku proses kita kata kemaslahatan rakyat dengan pemerintahan yang dibawa Sayyidina Abu Bakar tu, sehingga masyarakat sangat sayang pada dia. Cuma saya nak sentuhnya daripada Rasulullah sampai pada Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya, hak kita panggil Khalifah 4 itu, kalau hadirat bacalah tentang kehidupan mereka, dia tak ada ni nampak ke dunia itu. Walaupun dia Allah buka dunia pada setengah-setengah sahabat, tapi kehidupan dunia tu semacam tidak ada. Maknanya hasil kekayaan yang diperolehi itu betul-betul digunakan untuk agama. Misalnya Sayyidina Umar, itu jelas. Hal itu diperakui oleh semua ahli-ahli sirah. Kehidupan dia kaya, Sayyidina Umar ni kaya. Sayyidina Uthman lagi kaya.
Tapi kehidupan dia seperti orang yang tidak kaya. Itu saya nak sebutnya, saya tekan ke perkara itu kerana perkara itu mudah dilihat oleh rakyat. Kita semaya tahajud 1000 rakaat kalau kita kata semalam, rakyat tak nampak tu. Tapi kehidupan kita ni dari segi akhlak, dari segi berkait dengan harta, hak tu yang penting. Jadi kehidupan itu mana rakyat tengok pemimpin tertinggi ni tak ada kepentingan peribadi, kepentingan puak, kroni dan sebagainya, tidak ada. Itulah yang menjadi punca kenapa Khalifah Rasulullah khususnya Sayyidina Abu Bakar sangat disayangi. Baik. Selepas wafatnya Sayyidina Abu Bakar, ni saya ringkas ni, selepas Sayyidina Abu Bakar, sebelum dia wafat lagi lah, bila dia sakit tu, mana dia buat awal-awal lagi satu surat dalam bentuk wasiat atas nama cadangan supaya pengganti dia ni adalah Sayyidina Umar. Sebab Nabi tidak buat begitu. Jumhur ulama menyebutkan bahawa Nabi dia tidak menentukan nama siapa pengganti dia, tidak. Cuma isyarat-isyarat dalam Quran, dalam hadis tu banyak. Daripada isyarat itulah masyarakat Madinah itu termasuk sahabat-sahabat utama faham. Misalnya dekat ketika Nabi beberapa hari nak meninggal dunia, Nabi solat ni, sehingga ulama kata 12 waktu solat ni imam dia adalah Sayyidina Abu Bakar. Itu antara dalil besar tu. Dah pernah Sayyidina Umar, Sayyidina Bakar lambat sikit datang ke masjid, Sayyidina Umar naik jadi imam, Nabi sebut Allah dan umat Islam pada waktu tu nak Sayyidina Bakar jadi imam solat. Sebut imam solat, tapi sahabat faham imam solat ni dia merupakan cermin kepada imam pemerintah itu. Itu antara dalil besar. Tapi zaman Sayyidina Bakar tidak, dia buat surat dalam bentuk wasiat. Pengganti dia adalah Umar bin Al-Khattab. Baik. Jadi selepas kewafatan Sayyidina Bakar, mati Sayyidina Bakar ni mati biasalah. Maka yang mengganti dia adalah Sayyidina Umar. Jadi pelantikan Khalifah Sayyidina Umar ni berlaku dengan keadaan aman. Seluruh umat Islam di Madinah tu melakukan bai'ah. Di zaman Sayyidina Umar ni, mana penyebaran Islam tu lebih hebat lagi berlaku. Sumber hasil mahsul negara pun dapat cukai dan sebagainya lebih banyak. Dia Sayyidina Umar ni dia memerintah 12 tahun. Zaman dia ni lah zaman yang kira-kiranya kalau mengikut ulama kita panggil kemaslahatan rakyat itu, kesenangan rakyat, hasil mahsul tu banyak. Baik. Sehingga zaman dia ni pun sudah ada dah senarai nama orang-orang miskin dalam pejabat kerajaan, sudah ada. Mana orang-orang miskin setiap bulan dibagi allowance. Orang yang tidak boleh bekerja lah, orang susah, janda dan sebagainya. Baik. Di zaman Sayyidina Umar ni, dari segi pengembangan kita kata takluk Islam lah, itu berlaku dengan lebih meluas. Banyak negara-negara sekitar tanah Arab itu yang berjaya dibebaskan daripada Darus Syirki menjadi Darut Tauhid. Banyak bandar-bandar yang dibuka. Dan Islam, bendera Islam di zaman Sayyidina Umar ni mana lebih berkembang, lebih menyerlah lagi. Negara-negara kafir di sekitar tanah Arab, khususnya Jaziratul Arab dan juga di sekitar negara Teluk lah kita kata, maknanya kuasa-kuasa kufar dan syirik ini boleh dikatakan tak berani. Mereka mula melihat kepada kerajaan Madinah itu menjadi tumpuan, menjadi perhatian kita kata dari sudut politik oleh negara-negara besar pada waktu itu. Jadi daerah Islam berkembang dengan hebat pada zaman itu. Baik. Apabila sudah terbukti, kerana pada waktu ini dua kuasa besar Rom dengan Parsi ni, dia mula melihat dah kepada kerajaan Madinah. Hebat Madinah ni. Bahkan di zaman Sayyidina Umar ni jatuh kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi tu jatuh zaman Sayyidina Umar. Dan sebelum kejatuhan kerajaan Parsi tu, negara-negara Teluk ni, sebab kita kata kalau Parsi tu sudah berada luar daripada kita kata tanah Arab, tidak tanah Arab. Nah, cuma jajahan takluk Rom, Parsi yang masih berada di Jazirah Arab itu banyak yang sudah berjaya dibebaskan. Saya sebenarnya agak
agak sukar juga nak cari kalimah tu. Sebab kalau kita kata berjaya ditaklukkan ni, dia bunyi macam tak selesa sikit kalimah tu. Sebab ulama sebut, walaupun mungkin zahir nampak berlaku peperangan, akhir sekali negara yang kalah tu tunduk pada kerajaan, tetapi kita nak kata berlaku penaklukan, seperti mana penaklukan penjajah, seolah-olah kerajaan Madinah sebagai penjajah, tidak sama sekali. Tidak tu kita boleh bincangkan datang lah dalam kitab ni pada juga sentuh. Dia tidak sama, sebab tu dia guna fath. Kalimah fath yang diguna tu makna membuka, pembuka, misal Fatih Mekah, pembukaan Mekah, buka ataupun pembebasan Mekah. Bebas daripada apa? Daripada syirik kepada tauhid. Itu konsep. Sebab tu hasil mahsul negara yang telah kalah berperang itu tidak diambil semuanya oleh kerajaan. Dia hanya kena cukai kepala saja. Tu. Dan kalau negara itu jatuh, katakanlah negara itu sudah jatuh ataupun dia sanggup tunduk tak melalui peperangan, dia kekal memerintah. Negara itu tetap jadi negara kafir. Cumanya kekalahan ataupun mereka tunduk pada kerajaan pada waktu itu, satu saja kerajaan minta, dibenarkan pendakwah masuk berdakwah dengan bebas dalam negara itu. Itu maksud fath. Beza kalau penjajah mari, contoh tempat kita dijajah oleh British, hasil mahsul negara kita dia bawa balik ke tempat dia dengan perak, biji emas dan sebagainya. Bahkan hasil daripada kita kata pertanian, estate. Jadi sumber kekayaan bukan atas nama cukai yang jumlahnya kecil. Kerajaan Islam tidak panggil cukai kepala ni sebagai hasil cukai begitu sahaja, tidak lebih. Mana hasil mahsul negara itu akan digunakan untuk memakmurkan masyarakat dalam negara itu. Sebab tu kena ingatlah, jangan istilah-istilah pun kita kena berhati-hati juga. Memanglah kalau saya baca dalam buku Orientalis, memang dia guna istilah kerajaan Madinah lepas tu sebagai penjajah, penakluk. Tidak begitu. Sebab dia ciri itu lain. Baik. Di zaman Sayyidina Umar ni, bila perkembangan Islam tu berlaku dengan hebat dan banyak negara-negara yang sebelum itu tunduk ataupun di bawah kekuasaan kuasa besar pada waktu, mereka apa yang kita kata telah berjaya dibebaskan, akhir sekali mereka berada di bawah kekuasaan kerajaan Madinah pada waktu itu. Pada waktu itulah musuh-musuh Islam, sama ada Yahudi, Majusi, mereka melihat perkembangan ini sebagai satu perkembangan yang kita kata menakutkan. Sehingga mereka membuat keputusan bahawa kalau kita nak lawan orang Islam dengan cara peperangan, besar kemungkinan lah, berdasar kepada sejarah sebelum itu, tak mungkin kita boleh kalahkan orang Islam ni melalui sistem peperangan. Tidak mungkin. Sampai tahap itu. Di zaman Sayyidina Umar ni maknanya perkiraan, tanggapan, bacaan politik pada waktu tu oleh orang kafir, Islam ni kalau kita nak lawan tentera Islam melalui peperangan tak boleh. Di situlah bermulanya peranan Yahudi masuk ke tanah Arab. Di situ. Apabila mereka melihat perkembangan ini, dia gini, di sini tidak disebut. Kalau dalam kitab lain, dia kata macam mana kita nak berperang dengan tentera yang mana dia pergi berperang tu kerana nak mati. Orang Islam ni bila dia berperang, target dia mati syahid. Sedangkan orang tidak Islam ni, dia berperang, target dia untuk hidup dengan senang di muka dunia ni. Nak dapat hasil negara itu. Mana berperang nak hidup dengan berperang kerana nak mati, ini kita kata suatu perkara yang agak tidak seimbang lah. Jadi sehingga mereka buat keputusan perlu diambil pendekatan lain untuk melawan orang Islam pada waktu itu. Di situlah mereka mula memikirkan satu kaedah, satu pendekatan yang kira-kira tidak melalui peperangan, tapi kita berjaya menakluk minda masyarakat, menakluk umat Islam pada waktu itu. Baik. Jadi oleh kerana semangat membalas dendam dan untuk meruntuhkan kerajaan Madinah pada waktu sangat hebat, berkobar-kobar semangat Yahudi dan golongan Parsi ni, maka mereka memikirkan bahawa bagaimana kita nak hantar, bagaimana kita nak melakukan serangan, peperangan juga, tapi bukan melalui suyuf
bukan melalui pedang-pedang, tapi melalui satu pendekatan yang kita sebut sebagai nifaq itu. Nak wujudkan satu gerakan munafik yang boleh menyelinap masuk dalam kerajaan Islam dan merosakkan Islam daripada dalam. Itu target dia. Baik. Lalu mereka merangka satu pendekatan yang lain, iaitu dengan melakukan tipu daya dan juga merosakkan perpaduan umat Islam. Cara ni memang berjaya. Mana dia masuk tu, dia buat satu rancangan supaya umat Islam ni berbalah sama sendiri. Hilang kepercayaan di kalangan umat Islam. Jadi umat Islam jadi banyak kelompok. Tu cara dia. Seperti kita sekarang di Malaysia lah. Kalau di Indonesia lagi banyak parti-parti orang Islam saja berpecah pada parti. Kalau pilihan raya tu beratlah. Sukarlah nak menang tu. Kalau 3 penjuru, 1 saja parti yang tidak Islam. 4 lagi tu 3 lagi parti tidak Islam. Cuba bayangkan. Jadi orang yang tidak Islam ni itu satu bonus lah kepada dia. Jadi umat Islam sendiri ni tak tahulah macam mana. Sepatut kita kata nak balas, tapi musim pilihan raya baiklah kita kata dah tak boleh. Kenapa tu? Tu masalah riasah dipanggil. Nak dapat jawatan kepimpinan itu. Itu masalah besar tu umat Islam tempat kita ni. Akhir sekali sama-sama sunnah pun jadi berbalah kan itu. Itu yang berlaku. Baik. Bermula daripada zaman pemerintah Sayyidina Umar ini, maka golongan Yahudi dan juga golongan Majusi, mereka telah melakukan pelbagai tipu daya dan provokasi dan juga rencana-rencana besar yang bersifat jangka masa panjang untuk meruntuhkan kerajaan Islam Madinah. Sebab dia kata kerajaan Islam Madinah lah puncanya. Baik. Jadi setiap perancangan itu, setiap perancangan yang hendak dilakukan itu mestilah perancangan yang dikira sebagai ada unsur taqiyah, berselindung. Zahirnya tak nampak. Baik. Jadi untuk merealisasikan maksud ini, mereka telah memilih seorang Majusi yang sangat dengki kepada kerajaan Islam pada waktu itu. Ni nama dia Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia orang Majusi yang dihantar khusus untuk menjayakan perancangan. Dia kata mula-mula sekali, ni biarlah saya sebut secara ringkas, tidak nak baca semuanya. Macam mana kita nak buat supaya boleh bunuh Sayyidina Umar? Sebab sukar juga nak bunuh ni. Nak pergi bunuh gitu tak mungkin boleh. Akhir sekali dia hantar seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah. Dia ni orang Majusi. Kalau kita tengok di Iran sekarang dalam internet, dia ada satu kubur, replika kubur dia tu. Dengan sekali kalau kita tengok zahir ni, kita nampak seperti masjid lah. Dengan kubur bangunan besar. Pada kubur seorang manusia itu. Pembunuh Sayyidina Umar, Abu Lu'lu'ah. Bahkan saya tengok dalam internet tu, dalam video tu, di pintu gerbang dia tu, dia ada tulis Baba Syuja'iddin Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz, dia tulis. Tokoh yang paling berani dalam agama, Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz. Dia kalau ni guru saya sebutlah, saya pun tak tahu bahasa Farsi ni. Dia kalau Fairuz ni memang itu bahasa Parsi asalnya. Orang kita pun ada nama Fairuz. Tapi kalimah Fairuz bukan bahasa Arab, dia Parsi. Bila sebut Fairuz, itu makna orang Parsi dia tu. Baik. Jadi sebenarnya sifat ataupun penyamaran Abu Lu'lu'ah sehingga dia boleh masuk di kalangan masyarakat Madinah, berapa lama tu dia menyamar sebagai Islam, salat berjemaah 5 waktu di masjid. Akhir sekali pada pagi subuh dia datang awal, berada di saf hadapan paling dekat dengan imam, yang mana pada pagi itu Sayyidina Umar menjadi imam salat subuh. Dia telah tikam Sayyidina Umar. Ini mula-mula sekali. Dia nak serang kerajaan, tak mampu, dia bunuh pemimpin yang utama. Dibunuh Sayyidina Umar. Dia panggil pisau ni, kalau bahasa Kelantan dia panggil lawi ayah. Biasa dengar Kelantan lawi ayah. Pisau yang melengkung gitu, dia panggil khanjar.
Khanjar dia panggil. Dalam bahasa Arab khanjar. Ni pisah ni daripada Parsi ni. Mana pisah tu dia rendam dalam racun semalaman. Rendam dalam racun. Mata dia tu. Tak nampak dia boleh sembunyi. Sebab orang Arab ni, dia baju dia ni besar. Dia sembunyi dalam baju. Tak solat pun duduk gini. Tak nampak. Apa? Kerambik ni? Kerambik. Kalau Kelantan panggil awi air. Jadi melengkung gitu. Jadi bila dia gini, lah nak sebut dia kena bahasa Kelantan juga tak boleh. Dia kewa ke dia panggil kewa ni. Hayung lah kita kata. Misalnya kerambik tu dia begitu dia batin melengkung gitu. Bila dia buat begitu tu, setengah riwayat kata 9 orang yang kena. Dia targetnya dia ni kena bahagian sini ni, dia bukan ni kena perut. Kesenoma ni biasa bila nak salat tu dia akan tengok makmum ni muka waktu subuh tak ada lampu. Gelap lah. Bila dia buat tu kena perut, kena lintang gini. Teruklah, berdarah beberapa hari. Dari riwayat sebut sehingga 6 orang atau 9 orang yang mati bersama Senoma. Tidak mati sekaligus lah. Tapi mana kesan daripada tikaman itu. Jadi mati Senoma, setengah riwayat kata 3 hari selepas itu meninggal dunia. Tak boleh nak buat apa sebab dia racun kan. Jadi kesyahidan Sayyidina Umar ini adalah merupakan ni mengikut catatan sejarah daripada sejarawan Islam. Kematian Sayyidina Umar ini merupakan kejayaan pertama puak-puak Yahudi dan Majusi. Walaupun setengah ulama kata, tapi kira-kiranya rancangan bersama. Pembunuh tu memang Majusi lah, Abu Lut lah. Ini merupakan kejayaan pertama. Tak apalah, kita secara ringkas saja. Dia sebenarnya kalau nak bincang ni boleh kita ambil sekali-sekala dalam misalnya 2-3 bulan kita ambil satu subjek, satu waktu, 2 jam kita boleh bincang. Sebab dengan saya ada khusus buku, buku ni namanya Al-Faslul Khitab. Al-Faslul Khitab, yang mana kitab ni dia bincang tentang fitnah-fitnah terhadap sahabat. Dia antaranya pembunuhan Sayyidina Umar ni dia bincang bagaimana berlaku pembunuhan Sayyidina Umar dengan terang dan juga agak detail. Baik, tak apalah. Baik, selepas kesyahidan Sayyidina Umar, maka selepas itu jawatan khalifah diganti oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Beliau ni disenaraikan sebagai khalifah Rashidah. Khalifah Rashid yang ketiga. Di zaman Sayyidina Uthman inilah sebenarnya zaman kemuncak kekayaan kerajaan Madinah. 12 tahun juga dia merintah. Zaman ini dianggap sebagai tasrifu syu'unil muslimin. Dianggap sebagai zaman proses susunan kerajaan pada waktu tu paling sistematik. Antaranya cukai cukup banyak sehingga digambarkan cukai daripada luar mari terpaksa diiringi oleh tentera. Dan zaman Sayyidina Uthman ini orang-orang susah tu semua janda, OKU, semua ada nama dalam pejabat kerajaan. Sebab Sayyidina Umar dia keluar kenyataan dalam bentuk perkeliling lah. Jangan biarkan orang miskin datang ke pejabat minta bantuan. Itu dia buat penegasan. Mesti kita turun ke padang. Mana kita kena kenal orang miskin. Jangan sampai dia mari minta di pejabat. Malu kita sebagai kerajaan. Mana dia tidak mahu menyusahkan rakyat. Ni rakyat nak terima. Itulah nak terima duit tu siapa beratur di apa? Pada bola tu siapa belok gitu. Siapa rebah pensel di tengah mana. Nak dapat 3 bilion seorangnya. Tak banyak. Tu kan. Jadi dia tak benar. Ni memang jelas sebut. Sebab tu dia ambil senaran nama. Bahkan dalam ni tak sebutlah. Misalnya kalau dalam kitab Dr. Ali As-Sallabi tu, dia tulis, dia kata setiap bulanan dia bagi. Jadi orang miskin di kampung-kampung setengah tu hak miskin lah, kita kata miskin. Sebab dia begini, kita bekerja ni kadang-kadang kalau Allah tak bagi, tak dapat juga walaupun bekerja pun. Cuma kerja tu wajib. Setengah tu dapat pun tidak cukup untuk membiayai kos kehidupan keluarga. Ni orang miskin.
Setengah lagi sampai peringkat tak cukup lah. So, itu fakir, lebih berat lagi. Lepas tu ada hak jenis janda, nak bekerja tak boleh, anak masih kecil. Semua itu ada dalam senarai kerajaan. Hebat tak kalau kita tengok. Sehingga setiap bulan dia akan pergi bahagian Baitul Mal, akan masuk, pergi ke kampung-kampung kawasan pendalaman untuk bagi bantuan. Diiringi oleh tentera juga. Sebab itulah zaman dia dianggap zaman yang sangat berkebajikan. Zaman Sayyidina Umar. Bahkan digambarkan hasil masuk negara tu Allah buka rezeki kepada negara pada waktu tu. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sungguhlah zaman itu. Sehingga ada setengah tu tak mahu terima zakat. Cukup dah. Siapa begitu kerajaan rakyat pada waktu itu. Di sinilah sebenarnya musuh-musuh Islam tengok bahaya ni. Bahaya ni, orang akan nampak. Sebelum ni nampak macam teori ya Islam ni. Kalau berjaya, kalau dibiarkan lama, Sayyidina Osman mengatakan orang akan nampak bahawa kerajaan Islam ni betul-betul kerajaan yang berkebajikan rakyat sebenarnya. Sehingga orang kafir pun masuk Islam ramai lah. Sebab dia tengok, maknanya betul-betul lah dijaga kebajikan rakyat. Sehingga ada kampung-kampung tertentu tu, wilayah-wilayah tertentu minta nak duduk bernaung di bawah kerajaan Islam Madinah pada waktu itu. Sebab dia tengok cukup berkebajikan. Ni. Perkara inilah hadis-hadis sebenarnya ditakuti oleh musuh Islam. Mana hubungan di antara pemimpin dengan rakyat tu hubungan yang mesra. Cuba bayangkanlah kalau kita baca dalam kitab, nak pergi jumpa khalifah tu tak perlu masuk, tak perlu buat appointment. Pergi salat asar, sebab dia zaman itu, zaman pemerintah khalifah ni, zaman Sayyidina Nabi, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali ni, kalau nak jumpa, pergi salat di masjid. Boleh jumpalah pemimpin pada waktu itu. Sayyidina Ali sendiri dia sebut, dia kata aku lepas Zuhur ni boleh dikatakan kita nak layan kerana rakyat mari jumpa sebut masalah sampai asar biasa tu. Maknanya kalau nak kelik rumah pun tak sempat dah. Antara waktu Zuhur dengan waktu asar. Itu kerajaan. Dia sesuai dengan zaman tu. Lah salurannya zaman sekarang tak boleh buat begitu. Dia adalah kaedah lain. Kukuk mana pun maklumat tu sampai direct pada pemimpin tertinggi. Dia maklumat ni bahaya juga. Kadang-kadang maklumat yang sampai kepada pemimpin tidak seperti mana yang sebenarnya. Dia ada pokok munafik kerana birokrasi dan sebagainya. Hal tu bahaya. Pemimpin sebenar, kita kata pemimpin tertinggi tak tahu sebenarnya apa masalah rakyat. Sebab apa? Sebab orang-orang bawah ni dia sembunyikan maklumat. Kerana orang bawah ni pun ada kepentingan juga. Iyalah sebab kata hak di atas pun teruk juga. Bila teruk itu dalam bentuk hierarki, begitulah jadinya. Sebab tu saya tekankan tadi, kenapa disukai pemerintah zaman ini? Saya nak bakar sana. Sebab hidup dia tu rakyat nampak tak ada kepentingan. Kalau nak tahu salat tahajud dia, kena tanya isteri dia. Ni hak rakyat boleh tengok sendiri. Saya sebut hak sebelum ni, sampai rumah sama tinggi pokok kelapa. 3 tikar, boleh petik pokok kelapa begitu melalui jendela. Sepengah jadi wakil rakyat. Rakyat tengok tu. Besar dia ada rumah. Terkejut saya tengok. Kata bila dia buat rumah ni? Selepas jadi wakil rakyat. Orang kampung di situ. 3 tikar dia. Kalau kita buat tahfiz tu, saya ingat 200 orang muak tu rumah tu. Besar lah. Wakil rakyat ni. Nak buat macam mana? Kalau lama dah agak dia buat rumah tu. Ni peluang buat rumah ni. Moga politik ni ke perniagaan kan. Baik. Selepas daripada itu, di zaman Sayyidina Umar, bila sudah berlaku kemuncak kehebatan dari sudut kebajikan terhadap rakyat, susunan kerajaan itu cukup sistematik, pengurusan Baitul Mal pun dengan cara yang bagus susunan. Ni dia ada pejabat ni. Zaman Sayyidina Uthman ni pejabat kerajaan tu dikatakan lebih lengkap daripada sebelum itu. Baik. Bayangkanlah mana situasi ini berlangsung selama yang paling lama 12 tahun. Mana masyarakat hidup di zaman Sayyidina Uthman ini hidup dalam penuh kesenangan, harta melimpah ruah. Mana kerajaan pada waktu itu berjaya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Dan lebih peliknya gini, dia punya ni mengikut kajian ulama lah. Zaman dia ni zaman orang-orang luar masuk berkampung di Madinah, masuk Islam,
hidup dan boleh bekerja. Kerajaan boleh sedia peluang pekerjaan. Satu perkara yang menarik ni. Baik. Pada waktu itulah pokok Yahudi ni telah buat perancangan lah. Sebab Yahudi zaman Madinah ada Yahudi. Misalnya Yahudi Bani Nadir, Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi di Khaybar. Di sinilah mereka mula menaburkan fitnah. Fitnah yang macam mana yang mereka buat? Ini saya nak sebut secara ringkas. Fitnahnya adalah kita burukkan nama Sayyidina Uthman itu. Di sinilah. Jadi pada peringkat awal tidak zahir tokoh yang sebenar. Cuma di kalangan Yahudi, Qainuqa, Nadir, Khaybar dan Quraizah ni dia berpakat. Dia berpakat dengan pokok munafik di Madinah itu. Kita burukkan. Dia ada media dia lah, media yang sesuai zaman dia. Jadi kalau kita tengok dalam kitab ni, banyak kerajaan Madinah pada itu di Mesir pada waktu itu sudah berada di bawah kerajaan Madinah. Di kawasan-kawasan jauh di Syam dan sebagainya, bahkan kita tahu Palestin, sebahagian Palestin di luar, di Baghdad di Iraq pada waktu itu, Kufah, Basrah sebenarnya, pokok dia ni hantar surat. Dia panggil kita lah ni, dia panggil surat layar lah. Kalau dulu zaman kita lah ni WhatsApp, medsos ni kita kata, media sosial. Digunakan media yang ada pada waktu itu dalam bentuk surat menyurat tu dihantar pada kita tahu pemimpin kerajaan, kepada pemimpin negeri jajah takluk, dihantar surat. Bahkan dalam kitab ada sebut surat daripada Mesir sampai ke kerajaan Madinah, surat daripada Kufah sampai ke kerajaan Madinah, sampai kepada Aisyah saja, sampai kepada Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan. Hak selepas itulah. Selepas Sayyidina Uthman ni. Hak zaman Sayyidina Uthman ni sampai kepada Aisyah saja beratus surat. Sampai kepada Aisyah saja. Surat ni surat apa sebenarnya? Surat aduan daripada rakyat tentang korupsi Sayyidina Uthman. Nepotism. Nepotism. Apa dia lagi kita? Kronism, nepotism. Jenis bagi pada keluarga, bagi pada kroni. Anak dia sendiri pun ambil zakat begini ni. Surat sampai kepada Aisyah saja pun sampai beratus lebih. Bayarkan kepada orang lain. Itu dia punya pendekatan yang digunakan untuk memburukkan Sayyidina Uthman. Sehingga di Mesir ni bila sebut Sayyidina Uthman, mana rakyat akan caci lah. Kutuk nama dia. Dalam riwayat sebut Sayyidina Uthman hantar 3 kali wakil kerajaan untuk berdialog, bui penjelasan, tak terima. Maknanya teruk dah kena racun pada waktu itu. Itu peringkat awal. Selepas dari itu keadaan menjadi lebih parah apabila Yahudi menghantar seorang ahli strategi lah, seorang ahli strategi dia yang hebat, nama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ataupun lebih dikenali sebagai Ibnu Sauda, ataupun dalam kebanyakan riwayat sebut Ibnu Sabah. Hak ni memang ada dalam kitab Syiah. Memang ada dalam kitab Syiah. Saya baca sendiri. Banyak kita dapati. Dalam kitab Syiah sebut Ibnu Sabah. Baik, saya nak ambil di situ. Hak ni penting lah. Ni. Jadi dalam kitab sebut bahawa tokoh yang mula-mula, dan ini dianggap sebagai tokoh, disebut sebagai Ibnu Sabah. Dia ni seorang Yahudi. Dan dia ni dikatakan pakar dalam membuat kita kata konspirasi. Dia ni ahli strategi. Dialah watak ataupun calon Yahudi yang diberikan tugas yang penting ini. Orang Yahudi tahu dia ni seorang yang punya kepakaran dalam bidang ni, mengatur strategi, mempengaruhi orang. Baik, saya nak sebut secara ringkas. Jadi bila dia dilantik secara khusus, dia buat ke Madinah, ada riwayat sebut beberapa kali dia muncul di Madinah. Dia ni mula-mulanya operasi dia nak buat di Madinah, nak racun pemikiran masyarakat tu tentang Sayyidina Uthman. Banyak kalau kita tengok teruk ke Sayyidina Uthman, siapa cucu dia makan duit zakat, padahal semua tu tak betul. Sayyidina Uthman ni senara ahli keluarga dia yang dilantik menjawab jawatan penting kerajaan pada waktu tu, sama ada dalam bidang ekonomi, dalam bidang tentera, dalam bidang pengurusan ni, ada semua keluarga dia. Sebab itulah ulama kita hadirat kena ingatlah, ulama kita bila berlaku kes ni, bila tuduhan ni berat, berlanjut tak sampai zaman kita ni, sebenarnya ulama kita ada buat analisa di zaman Sayyidina Uthman ni berapa orang sebenarnya ahli keluarga Sayyidina Uthman yang memegang jawatan. Ulama kita buat kajian.
Berat tu nak buat kajian tu. Kena baca banyak buku tu. Dia maksud keluarga Sayyidina Uthman ni maknanya keluarga Umawi. Keluarga Umayyah tu. Sayyidina Uthman lah tu. Bila dibuat kajian memang banyak sungguh. Tetapi ramai di kalangan yang pegang jawatan dari kalangan keluarga Sayyidina Uthman tu, mereka pegang jawatan zaman Nabi lagi setengah-setengah tu. Zaman Nabi dikekalkan jawatan zaman Sayyidina Bakar, zaman Sayyidina Uthman. Cuma bila zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman tu adalah berlaku penambahan. Tapi kerana kelayakan, tapi memang banyak sungguh. Tetapi setengah-setengah tu, nak kata setengah tu, banyak jugalah sebut dalam kitab tu. Sebenarnya sebelum zaman Sayyidina Uthman, dia sudah dilatih. Misalnya, saya ambil satu contoh. Ini antara contoh yang biasa disebutlah. Dia ada seorang yang bernama Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Muawiyah ni, tu Yazid. Cucu Abu Sufyan. Ni anak Abu Sufyan. Nama Yazid. Ketua tentera. Ni juga antara yang dituduh. Tengok Sayyidina Uthman lantik ketua tentera. Jawatan tentera yang tinggi lah diberi kepada keluarga dia. Nama Yazid. Anak Abu Sufyan. Ni keluarga Sayyidina Uthman lah Abu Sufyan ni. Pupuk Umawi. Bila dibuat kajian, zaman Nabi lagi dia pergi jawatan. Itu contoh. Banyak contoh begitu. Tak apalah secara ringkas. Baik. Ulama buat kajian pula. Di zaman Sayyidina Ali macam mana? Puak-puak Bani Hashim ni. Zaman Sayyidina Ali hadirat lebih banyak lagi keluarga Rasulullah yang menjawab jawatan. Tapi ulama kita tidak mempersoalkan sebab apa? Sebab pelantik itu berdasar pada kelayakan. Tak timbul isu. Tetapi bagi musuh, Ibnu Sahabak ni, dia tidak berjaya nak merosak dan nak meracuni pemikiran masyarakat Madinah. Dia tidak berjaya. Padahalnya beberapa tahun juga tak berjaya. Akhir sekali dia ubah haluan dia. Daripada Madinah dia pergi ke Kufah, dia pergi ke Mesir, dan dua tempat ini maknanya Iraq lah. Iraq dengan Mesir ni dua tempat paling berjaya. Kalau saya nak bincang panjanglah cerita ni, bagaimana bentuk kejayaan dia sampai tahap mana. Misalnya kalau ambil di Mesir, kalau kita baca sejarah Mesir, kesal daripada gerakan Sabaiyah ni berjaya di Mesir dan di Kufah, sehingga di Mesir tu ramai gabna yang dibunuh. Kuatnya pengaruh Ibnu Sahabak. Dan di Iraq ni kuat pengaruh Ibnu Sahabak ni, sehingga di Kufah pada waktu tu, Kufah ni di Iraq lah, Kufah pada waktu dianggap oleh ulama hadis sebagai qalbus Syiah, jantung Syiah. Imam Suyuti buat kenyataan, dia kata kalau perawi-perawi daripada Kufah, daripada Iraq lah, kena 10 kali buat kajian setiap perawi, kena buat analisa. Sebab apa? Sebab itu orang panggil lubuk Syiah tu. Semua itu kalau kita baca sejarah, itu kesan daripada gerakan Sabaiyah. Jadi usaha memburukkan Sayyidina Uthman ini berjaya. Allah beri kejayaan kepada mereka. Akhir sekali Sayyidina Uthman dibunuh oleh puak dia lah. Ketika musim haji, sahabat ramai pergi mengejar haji, turun. Katanya 10,000 lebih turun. Daripada Mesir, daripada Iraq, pergi ke Madinah setengah tu. Dia mari tu dengan pakai ihram tu. Sehingga dilihat oleh masyarakat, mereka ni sebenarnya adalah, kita kata jemaah umrah, jemaah haji. Jemaah haji. Dah di Madinah tu, dia pakai ihram lah sebab dia nak miqat tu. Di Bir Ali itulah kita kata dah. Nak miqat di situ tu. Jadi sebahagian saja pergi ke Mekah, sebahagian lagi dia pergi serang. Ni saya sebut secara ringkas. Dia pergi kepung rumah Sayyidina Uthman. Ringkas ceritanya, Sayyidina Uthman mati dibunuh. Jadi kematian Sayyidina Uthman ni dianggap sebagai kejayaan pertama Syiah. Hak tadi Yahudi bunuh Majusi, hak bunuh Sayyidina Umar. Hak ni kejayaan pertama Syiah di bawah Sabaiyah. Baik, begitu. Di sinilah hadirat kita boleh nampak bagaimana gerakan daripada dalam ini, mereka menyusup masuk dalam gerakan Islam, masuk dalam tentera, daftar diri sebagai tentera, sudah menyelinap masuk. Sebab mereka menyaman, ni bahaya munafik ni. Mana dalam jabatan kerajaan pun sudah ada puak dia. Gak orang Arab dia pakai jubah belakang dia. Tak ada pakai topi. Dengan serban, boleh bercakap Arab pula. Gak zaman tu, zaman Madinah pada waktu tu, pelbagai bangsa ada hak tak boleh, hak mula-mula mari tak boleh bercakap Arab. Itu biasa. Bukan satu fenomena yang pelik.
Jadi orang yang nak menyamar ni memang boleh bercakap Arab pun, masuk dalam kerajaan. Orang ni lah sebenarnya yang menjadi punca. Ini pendekatan. Baik. Dalam keadaan itu, disebut di sini. Baik, saya nak baca hak ni penting hak ni. Jadi apa butiran utama? Nanti akan datang siapa bab dia kita bincang panjang. Antara kaedah modus operandi yang dilakukan oleh Yahudi bernama Abdullah ibn Sabah ni, dia dua perkara serentak dia buat. Angkat kedudukan keluarga Rasulullah yang dipanggil sebagai Ahlul Bait. Kalau lang dia panggil Habib lah, apa Habaib, tapi tak boleh pakai tu. Itu masalah besar tu tu. Kita pergi Madinah pun payah nak cari orang panggil Habib di Madinah. Betul-betul Arab. Tapi di Indonesia sejuta Habib. Guano asal di Madinah tak ada tu. Pelik tu. Di tempat kita ni orang ramai dah ni. Di Indonesia sejuta. Habib Kaf tu, Habib Lutfi. Habib Lutfi tu ketua Habib. Sehingga dia boleh mempengaruhi orang politik ramai ni. Tu hak dia dah awal lah sejuta tu. Padahalnya Nabi ni Madinah. Warga dia. Jadi kedudukan lebih ramai daripada negara-negara sekitar tu. Tiba-tiba mari ke Nusantara. Siapa sejuta? Yang ambo tak percaya. Orang lain nak percaya lah. Kita tak percaya. Bahkan kita tak pelik pun. Kalau dia nak kata dia Habib ke keluarga Bani Hashim lebih rapat lagi ke, ikut nak kata apa. Itu bukan penentu. Umat Islam dia tak akan tertipu dengan nama tu. Awak nak kata awak Habib pun sila. Tapi saya tak terima awak kalau awak tidak ikut ajaran Nabi. Ukur yang benar tak benar ni hadirat. Jangan letak pada nama keluarga tu. Kita tak percaya tu. Kita pun tak mau bincang tu rugi masa. Yang penting bagi kitanya pembawa ke dia tu macam mana. Kalau mari dengan cara hak ada ni kita tak percaya. Kita duk belajar hadis hak Nabi ajar para sahabat tu macam mana? Hak tu penting. Sebab tu Nabi kata kalau pegang hak tu selamatlah. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham-geraham kamu. Sunnah tu selamat. Tak kira kamu bangsa apa. Di hari akhirat manusia dikumpul bukan berdasar kelompok bangsa, tapi berdasar pada kelompok mukmin dan kafir. Mukmin pula ada pun darjah-darjah pesara. Salihin, syuhada. Ni muttaqin. Itu kelompok dari Islam. Tak ada bangsa, tak ada iktibar bangsa ni, tidak ada di hari akhirat. Jangan kita melampau dalam bab tu. Bahaya. Baik. Antara butiran paling utama itulah. Saya sebut. Maka Abdullah ibn Sabah ni bila dia menyamar sebagai Islam, dia pergi menjelajah ke seluruh negara-negara bandar-bandar besar orang Islam pada waktu itu. Dan mula-mula sekali yang dia buat, dia bina pribadi. Dia bina pribadi dia. Dengan cara dia pergi mana-mana, dia akan tegur. Kalau ada buat salah dia tegur. Dia bercakap. Sebab dia petah bercakap. Maknanya dia berkuliah. Dia berkuliah. Tak boleh buat begini. Maknanya amar ma'ruf nahi munkar menjadi agenda dia. Orang buat salah dia pergi sebut, dia report pada kerajaan. Maknanya orang nampak dia ni ada jasa dalam masyarakat. Tu mula-mula dia bina pribadi dia. Ni cara dia. Sebab orang tak kenal dia. Akhir sekali dapat pujian dia ni. Masyarakat hebat tengok dia ni. Dia cuba bawa cara dakwah. Cara dia tu. Selepas daripada itu, apabila masyarakat di luar daripada Madinah tu, orang ni masyarakat luar ni dia tak kenal sangat siapa Sayyidina Uthman ni. Sebab tu hadirat, kalau kita baca secara detail lah cerita, ketika dia pecahkan pintu rumah Sayyidina Uthman ni, puak-puak ni. Jadi orang-orang kampung daripada Mesir, daripada Iraq, yang mana dia ni terpengaruh dengan gerakan ini, mereka terpengaruh dengan fitnah-fitnah ini. Bila dia buka pintu, dia tengok Sayyidina Uthman tu, dia hundur beberapa langkah. Itu dari riwayat saya. Dia terkejut, ni kau Sayyidina Uthman, dia tak kenal Sayyidina Uthman. Rakyat kita kata Iraq, di Basrah, Kufah, dia tak kenal Sayyidina Uthman. Bukan ada WhatsApp masa tu. Bukan ada media kita internet ni. Bila dia nak bunuh, dia tengok muka Sayyidina Uthman, dia terkejut. Biasa orang jahat tidak muka begini. Siapa dia hundur? Mereka awal. Siapa begitu sekali?
Sayyidina Uthman pergi Quran dan dia mati dalam Quran, dia pun penuh dengan darah, kesal. Tetapkan itu. Bahkan anak sahabat pada terlibat juga. Cuma dia pergi tengok tu, Sayyidina Uthman ni anak, yalah anak sahabat, cuma dia lari. Tak ada seorang pun dia bunuh Sayyidina Uthman, semua peringkat awal lah. Cuma saya nak sebutnya sampai begitu sekali, kesal. Sebab Sayyidina Uthman ni dia terlalu lembut sebenarnya, ni mengikut kajian ulama lah. Sehingga ulama-ulama kita buat kajian kenapa Sayyidina Uthman gagal tangan ni isu pemberontak ni, kerana dia terlalu lembut. Dia suka memberi peluang. Sedangkan sahabat-sahabat utama sudah berapa kali nasihat ke dia, cukup sekali sudahlah hantar wakil kerajaan untuk berdaulat. Kali kedua sepatutnya hantar tentera dah. Sebab sudah tahu dah pemberontak sudah dirancang, sudah ada dah kelompok ni. Tapi saya nak dia nak beri peluang. Dia lembut. Sebab tu ulama kita kata kalau berlaku zaman Sayyidina Umar, sekali ya dia hantar diskusi nak berdialog, kali kedua dia hantar tentera dah. Tu Sayyidina Umar. Sayyidina Bakar pun, Sayyidina Uthman ni lain. Tapi ramai ulama-ulama kita kata kita nak buat ulas selepas kisah tu berlaku, boleh tahawul lah. Kita boleh ulas. Tapi hakikat sebenarnya apa? Takdir Allah. Allah sudah takdir ke dia begitu. Nak macam mana? Tapi kukuk mana kita kata kelemahan dia dari sudut politik, tapi kebaikan dia tu, kehebatan dia tu. 12 tahun tu kalau kita baca terkejut. Kalau nak baca kitab ni, dia ada kitab kajian khusus tebal kitab ni. 1 inci lebih kitab tu tebal. Yang ditulis oleh Dr. Ali As-Salabi tu Sayyidina Uthman. Baca tu boleh tahu lah. Setebal ni kitab tu. Baca tu saja. Bagaimana sistem perekonomian dalam zaman sana. Bagaimana cara Sayyidina Uthman urus. Hebat Sayyidina Uthman ni. Baik. Bila mati, begitulah. Jadi, bila dia sudah berjaya bina peribadi dia, dia anggap sebagai baik, dia ditengar sebagai al-amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, disitulah dia mula sedikit demi sedikit dia memasukkan jarum dia dengan mula-mula dia kata Sayyidina Ali ni adalah keluarga Rasulullah, dia paling layak sepatutnya menjadi khalifah. Di situ. Mulalah dia buat cerita Sayyidina Bakar telah merampas hak Sayyidina Ali begini-begini, dan dalam masa yang sama dia telah membuat fitnah tentang Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni bunuh anak Rasulullah Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Sayyidina Uthman ni makan duit zakat. Dalam kitab Syiah teruk hadirat. Sayyidina Uthman ni kalau perempuan-perempuan yang bersalah sebelum dihukum dia ragu tu teruk dalam kitabnya. Terkejut kalau kita baca. Cuma paling rakyat nak marah terpengaruhnya Sayyidina Uthman ni karak. Ambil harta zakat, memperkaya ke keluarga, bagi jawatan kepada keluarga dia, kepada kerani dia, kepada keluarga, saya dia, semualah. Itu yang paling berat. Mengikut ulama. Memang betul, masyarakat awam, dia tidak buat kajian. Bila disebut senara, ni keluarga Umawi ni, keluarga Umawi Sayyidina Uthman. Memang banyak sungguh pun. Tidak buat kajian. Bila lagi dia pergi jawatan tu? Apa kepakaran dia sehingga dilantik? Orang tak kira dah. Keluarga Sayyidina Uthman. Cukup dah tu. Untuk menjadi bukti bahawa Sayyidina Uthman ni dia ada maksud untuk memperkaya ke keluarga dia. Jawatan ni maknanya ada gaji lah. Bila ada jawatan, maknanya hasil mahsul negeri di situlah. Bila ramai keluarga dia berada dalam saf kepimpinan kerajaan, maka macam-macam lah boleh berlaku. Itu dalam kepala rakyat. Nak saing cek ni keluarga. Kita kata hak ni hak pergi bahagian kita kata bendahari, menteri menteri ekonomi. Keluarga dia juga. Hak ni hak jawatan besar-besar, jawatan utama keluarga dia belaka. Mudahlah nak lulus projek. Tu dalam kepala rakyat begitu ya. Seperti zaman sekarang lah. Betul ataupun tidak tu kita tahu akan dia. Ada ke tidak keluarga dia dalam kerajaan? Kalau ada sudah cukup. Tu ya sebenarnya. Baik, dalam masa yang sama dia menaikkan keluarga Rasulullah. Dia panggil Ahlul Bait. Dengan merasakan makna Ahlul Bait itu makna apa? Sebabnya Ahlul Bait ini kalau mengikut Quran dan hadis, bila sebut Ahlul Bait, yang mula-mula sekali senara teratas Ahlul Bait adalah isteri. Itu mengikut Ahli Sunnah. Quran apa guna gitu? Kalau kita belajar Quran kan, kita akan jumpa bila sebut Ahlul Bait, memang ulama tafsir sebut Ahlul Bait yang mula-mula sekali bukan mak kita, isteri kita. Itu yang panggil Ahlul Bait. Misalnya Ahlul Bait saja. Maknanya isteri saya, kemudian anak-anak saya. Lepas tu mak kita kalau di bawah kita duduk serumah kita Ahlul Bait, hak duduk serumah.
Hak orang panggil sepupu tu dia panggil qarabah. Kerabat kita. Itu dalam bahasa Arab. Syiah hubah. Enggak orang luar. Hak duduk ke Mesir, orang tak cerdik, orang kampung, dia mana tahu. Dia ubah ta'rif. Ahlul Bait ni maknanya keluarga Rasulullah daripada Bani Hashim. Di situlah mula dia buat. Jadi gerakan ini berjaya. Allah bui kejayaan. Allah takdirkan berjaya. Akhir sekali Sayyidina Uthman mati dibunuh. Mati dibunuh. Baik. Jadi selepas Sayyidina Uthman dibunuh, maka gerakan Sabaiyah ni telah melalui satu proses yang lebih besar. Kejayaan mereka lebih besar. Bahkan di sini Ibnu Sabah ni dia telah menjelajah ke seluruh negeri Islam pada waktu itu, menyebarkan fikrah jahat dia. Dia panggil akidah wasiat, dia panggil. Akidah wasiat ni dia reka hadis-hadis palsu dengan mengatakan bahawa Rasulullah telah melantik Sayyidina Ali sebagai khalifah. Cuma surat itu disembunyikan oleh sahabat. Macam-macam lah Quran telah diubah. Dalam Quran tu ada sebut Sayyidina Ali patut pengganti. Itu dalam kitab-kitabnya. Jadi yang ubah ni siapa? Sayyidina Uthman. Enggak Sayyidina Uthman yang membukukan Quran, yang susun Quran. Tu ada perbincangan lain lah, khilaf itu. Itu yang dia guna. Siapa hubah ayat Quran, buang ayat-ayat tertentu. Sebab apa? Nak menyembunyikan ni. Isu penting, isu pelantikan pemimpin ni penting. Sebab selepas Rasulullah, dia guna tu, orang boleh percaya. Allah spot pak kita lah. Kadang-kadang hulas seminggu tu. Padahal tak betul pun. Dulu dia kalau di Kelantan, Tok Guru Mufti Besar pernah dalam bulan tu 3 kali mati. Almarhum Tok Guru Mufti Besar tu main dia punya media ni 3 kali mati. Jadi kita duduk sini, saya duduk sini pun bila siapa Tok Guru mati. Padahal kena dah minggu lepasnya. Cahaya pula kali kedua. Atta mesej tanya dah, macam mana Tok Guru? Duduk tengah kuliah. Itu peranan media. Nampak macam mana? Baik. Saya ambil sedikit lagi. Jadi, poin yang paling utama modal lah. Orang paling modal kempen. Walayatu Ali. Ni kita tidak, kalau bincang panjang lebar, saya ada nota dia sebenarnya. Makna Sayyidina Ali ni kenapa Sayyidina Ali ni dia guna sangat Sayyidina Ali ni? Pertama sekali kerana ini Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Orang Islam ni hendak bila sebut keluarga Rasulullah dia dekat dengan keluarga Rasulullah. Habib tu sama tu keluarga Rasulullah juga. Kita bunyi Habib mari pakai jubah, pakai serban rebah berlebih lalu. Tak boleh pergi. Zaman dulu begitu. Betul-betul modus operandi Syiah tu. Biarlah bawa ajaran tak betul pun, tak apa muka keluarga Rasulullah. Jangan anggap siapa celah keking. Kita tengok dah. Mari mata buka sekali-sekala. Nampak warung patah Habib. Gini macam-macam cerita pelik-pelik. Enggak kita tak apa orang kampung percaya tu. Percaya. Hak tu je cara pendekatan modus operandi itu dia gunakan. Jadi Sayyidina Ali Ahlul Bait. Lepas tu Ahlul Bait ni bukan Ahlul Bait yang jauh, sepupu. Dan bukan sekadar sepupu, menantu. Nikah dengan siapa? Anak dia hak paling mulia Fatimah, bukan hak lain. Hak lain tu tidak mulia sangat, Fatimah tu paling mulia. Dia bawa lah cerita ni begini. Sehingga hadis-hadis tu, banyaklah hadis mereka tu. Misalnya hadis Fatimah marah kepada Sayyidina Bakar. Gini. Apa lagi? Sayyidina Ali selepas daripada Sayyidina Bakar jawatan khalifah 6 bulan. Lepas tu Fatimah meninggal dunia. Ni saya pernah dengar pengkuliah sendiri sebut di meja pengkuliah. Sayyidina Ali tak keluar, Sayyidina Ali tak tegur Sayyidina Bakar sama 6 bulan. Dan Sayyidina Ali tak jumpa, mengelakkan daripada bertembung. Bahkan sebut Sayyidina Ali tak pergi jumpa Sayyidina Bakar 6 bulan, tak tubik rumah. Adalah sebab dia sebutnya kerana nak jaga perasaan Fatimah. Sebab apa? Sebab jawatan itu tidak diberi pada suami dia. Orang kita percaya, ustaz pun percaya. Mengajar tu sebut tu. Padahalnya hadis-hadis dalam riwayat sahih. Sayyidina Ali ni antara tentera barisan hadapan bersama Sayyidina Bakar melawan orang murtad. Lepas tu Sayyidina Ali tak pergi mai jemaah ke? Fikir tengok. Di segi logik. 6 bulan tak pergi semai jemaah. Jemaah lagi mana? Tak fikir. Percaya cerita tu. Saya dengar sendiri, dengar telinga saya. Pengkuliah sebut. Tu tak betul.
riwayat tu. Baik. Begitulah seterusnya. Tak apalah. Sebab kita nak pergi, sebab sesi akan datang saya akan masuk pada poin lah. Saya akan sebut kandungan kitab ni. Baik. Di sini, sebab dia gini, Syiah dia tulis buku. Sebab apa saya kait dengan Syiah? Sebab kita nak baca ni, Syiah ni, dia kata tak ada. Sahabat, Abdullah bin Sabah ni tak ada. Ini watak. Ini tokoh khayalan yang direka oleh ahli sunnah untuk supaya mereka boleh kaitkan ajaran Syiah ni dengan Yahudi. Maka direkalah satu watak sebagai penyambung untuk supaya masyarakat nampak bahawa Syiah ni ajaran dia daripada Yahudi. Maka direkalah watak khayalan yang bernama Abdullah bin Sabah. Pokok Syiah Kelantan ni. Pokok Syiah bila saya itu dengan di dalam internet kata tak ada. Padahalnya hadirat. Ada kitab khusus ulama kita tulis menakalkan maklumat-maklumat daripada kitab Syiah tentang Abdullah bin Sabah. Ini orang paling penting. Dan inilah sebenarnya pengasas ajaran Syiah. Baik. Seterusnya. Saya pergi. Jadi ulama-ulama Syiah dalam kitab-kitab mereka telah menakalkan banyak riwayat tentang kewujudan Abdullah bin Sabah. Yang mana dia ni adalah orang Yahudi. Masuk Islam. Dan telah menyatakan hubungan baik tak setia kepada Sayyidina Ali. Sedangkan dia ni sebenarnya Yahudi. Kalau dulu kalau kita tengok orang Yahudi dulu, mereka mengatakan bahawa ni selepas Nabi Musa ni orang panggil wasi. Hak gati. Apa ni, kalau apa-apa apa dia kita panggil ni? Pembantu utama, orang kanan kepada Nabi Musa ni Yusha' bin Nun. Tetapi dia kata Rasulullah ni siapa orang kanan dia, bahkan hak ni lah sepatut pengganti dia adalah Sayyidina Ali. Dia bawa cerita tu. Sebab kalau Yahudi Yusha' bin Nun, hak tu lah pengganti Nabi Musa ya. Bukan Nabi Harun, kena mati lebih awal. Tu. Dan inilah sebenarnya orang panggil asas benih akidah imamah itu. Kita akan bincang dengan panjang lebar akan nanti. Bagaimana kaitan? Begitulah. Secara ringkasnya begitu. Baik. Cuma saya tidak nak baca semuanya. Jadi untuk perkara ni bermula daripada saat inilah. Selepas terbunuh Sayyidina Uthman dan selepas tu Sayyidina Ali pun terbunuh, di sinilah dia mula berkembang ajaran Sabaiyah. Pada waktu tu orang tak panggil Syiah lagi. Orang panggil gerakan Sabaiyah. Tetapi Syiah yang ada sekarang khususnya dia begini, ajaran yang dibawa oleh Ibnu Sabah ni apa dia? Pertama sekali menganggap Sayyidina Ali ni sebagai pengganti Nabi atas nama wasiat. Dan wasiat ni dimasuk disenaraikan dalam bab akidah. Dia panggil akidah wasiat. Wasiat ni makna Nabi telah berwasiat. Ada surat khusus. Tapi surat itu dibakar, disemui, macam-macam ada disebut. Okey itu. Ni wasiat ni dah. Dalam Syiah sekarang ni menjadi akidah tu. Macam mana kita kata bukan asal daripada Abdullah bin Sabah? Itu satu. Yang kedua, menganggap Sayyidina Ali ni jelmaan Tuhan. Jelmaan Tuhan. Jelmaan Tuhan. Jenis tanasukhul arwah juga ni. Cuma ruh Tuhan masuk. Supaya ruh masuk dalam Nabi Isa tu. Syiah sekarang ni pun ni ada. Syiah Imam 12 hak di Khomeini ni ada ni. Apa dia lagi? Tak apalah kita bincang nanti akan datang lah. Ni. Dia lebih kurang 8. Nanti sesi akan datang saya akan bawa satu buku. Saya nak baca tajuk saja. Tentang sahabat ni. Apa dia lagi? 2 tadi. Yang ketiganya dari sudut ni orang panggil cahaya ni, dia panggil nur tu. Sebab tu Syiah penting sangat dia nak menyabitkan Nur Muhammad tu. Sebab tu Syiah dia sokong tu hadis Nur Muhammad tu. Sebab hak tu memang sesuai dengan dia. Sebab nur ni lah sebenarnya yang berpindah-pindah. Nur Muhammad ini berpindah daripada Nabi sampai kepada Abdullah, sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada seterusnya pergi. Nur inilah orang panggil Nur Muhammad yang pergi pada Imam Syiah. Penting sangat bagi Syiah. Tu.
Dia juga yang buat. Dia juga. Yang keempat, dari sudut Sayyidina Ali ni tak mati. Sayyidina Ali jelma Tuhan. Bahkan Abdullah bin Sabah kata, kalau kamu ambil otak Sayyidina Ali letak dalam 40 pundi-pundi, aku tak percaya Sayyidina Ali ni mati. Kemudian akidah apa dia lagi? Akidah bahawa ni telah kafir sahabat ni. Dia juga. Sahabat telah kafir. Sehingga tinggal 3 orang. Itu riwayat mutawatir. Dalam riwayat Syekh kita mutawatir tu. Walaupun ada setengah riwayat lain kata 9 orang. Hak 3 ni paling tinggi. Wa qad irtaddu ba'da wafati Rasulillah illa 3. Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Mati semua, murtad semua sahabat kecuali 3 orang. Salman, Miqdad dan Abu Dzar. Semua ni kalau kita kaji dia asal keturunan Parsi, 3 orang sahabat ni. Itu kan. Begitulah. Jadi insya-Allah untuk sesi akan datang, saya tidak nak bincang semualah ni. Akan datang saya akan sebut apa poin-poin yang kita akan bincang lah akan datang ni. Kalau saya nak sebut di sini secara ringkas, sebut tajuk saja biar kita nampak apa dia yang kita akan bincang. Saya tidak baca semualah ni. Okey. Pertama sekali kita akan bincang untuk sesi akan datang. Pertama sekalinya berkait dengan pendedah ini dia buat dalam bentuk perbandingan. Misalnya contoh Hajar Syiah begini. Okay, dia bincang saja. Okay, dalam Yahudi ada ke tidak? Begitulah cara perbincangan. Sebab tu saya kata penting kita ni. Sebab apa? Kalau saya bacalah, saya nampak, sebiji seperti mana ajaran salah dibawa masuk negeri kita, naik kapal terbang mari. Dia ajar salah mari daripada luar tu, dia naik flight tu. Dia sapa dekat lain ajar ni. Lepas tu dia baru dia kembali tu. Sebiji. Banyak persamaan. Dengan sambut tahul, sambut maulid dia punya pemimpin, berzikir di kubur. Kan kita jumpa kan. Ada puak-puak terlibat ni, puak ni sapa kemuka ke riwayat daripada kitab-kitab Syiah. Sudah nampak dah sekarang ni. Ada lah. Biharul Anwar tu. Tu terkejut saya. Kata macam mana boleh dibiarkan siapa perekat boleh sebut riwayat-riwayat daripada kitab Syiah. Kalau ustaz-ustaz kita tak tahu tentang kitab Syiah enggak? Dia ingat kau kitab kita. Biharul Anwar tu. Baik, itu yang pertama. Jadi metode dia punya manhaj ataupun metod kita ni pertama sekali akan buat perbandingan. Tu bagus tu. Dan saya sendiri pun nak faham ni pun kena baca kitab lain pula lah, nak tahu Yahudi tu istilah-istilah. Sebab alhamdulillah dalam dunia Islam kita ni ulama tulis istilah. Bila istilah dalam agama Yahudi apa dia? Dia panggil kamus istilah itu. Kena rujuk sesuatu tu. Payah kat juga sebab kita bukan buat kajian khusus tentang Yahudi ni. Jadi bila nak baca kitab ni, dia banyak perkara. Baik, tak apalah dia buat benda. Kita akan nampaklah. Baik. Sudut mana tu perbandingan mula-mula sekali? Perbandingan mula-mulanya sudut persamaan Syiah dengan Yahudi dari sudut akidah. Akidah. Tu kita perlu tahu. Sebab hal ni bila kita faham ni kan, kita akan nampak ajaran-ajaran salah ada tempat kita ni. Itu pengalaman saya baca kitab ni. Tu. Bahkan ajaran salah ini yang dikatakan sumber ambilan daripada Yahudi yang ada dalam Syiah ni, bila kita faham, rupanya kita akan apa? Rupanya akidah ni dia bukan khusus untuk Syiah saja. Ada juga akidah ni dalam akidah agama-agama lain. Misalnya apa? Misalnya tanasukhul arwah, tanasukh mana berpindah ruh kan? Itu dalam agama lain biasa ya. Dalam Islam kita tak ada. Itu Yahudi Syiah pun ada. Bila ada ustaz di Kelantan kata mana ada apa ni ustaz di Kedah tu kan, berlaku perpindahan ruh. Dia sebut gitu. Lepas tu dia minta maaf lah. Dia tidak ayat salah, dia minta maaf. Dia tak ayat salah tu. Dia tidak tarik balik. Dia tak kata salah, cuma dia tarik balik, cuma dia tak kata salah. Sebab tu anak tak percaya ke jenis versi lagu tu. Sebab bahaya tu. Reincarnation. Tanasukhul arwah. Ni ada. Baik. Yang keduanya
akan dikemukakan dalil-dalil ni metod dia. Bila sebut Yahudi dalam ajaran Syiah ni begini, mana dalil dia dalam kitab mana? Dia akan sebut dalam kitab Yahudi ni. Mana kitab Yahudi tu? Dia akan sebut. Maknanya dalam kitab ni kita akan dapat rujukan yang cukup banyak. Rujukan tu penting. Boleh cari dalam internet kitab ni. Banyak saya kitab-kitab Syiah kita, kata ni kita tak ada kitab ni. Kita pun cari, jumpa. Kalau nak cari, pergi masuk dalam internet tu dia panggil Syabakatul Fikri. Itu website Syiah. Tu jumpa di situ. Baik, seterusnya. Yang ketiga, kaedah dia gunakan di sini adalah menyabitkan ajaran Yahudi ni hak besar-besar. Hak kecil-kecil ni tidak bincang dengan panjang lebar. Dia ambil hak yang asas, hak prinsip ajaran Yahudi dan Rafidah. Berdasarkan kepada akidah bukan sekarang ni, akidah aslaf. Misalnya kalau Syiah, akidah zaman kurun ketiga, kurun kedua, kurun ketiga. Zaman tu lagi. Kitab-kitab dia Biharul Anwar, yang mana kitab ni dia ada 5 kitab dia. Al-Kafi misalnya, Al-Kafi, Man la yahturul faqih. Tu kitab-kitab tu. Baik. Yang keempat, dia akan sebut juga dalam kitab ni, bila dia sebut tentang ajaran Syiah dari segi akidah dan juga Yahudi, dia akan sebut juga akidah ni ada juga dalam agama lain. Dia akan sebut pula. Tu bagus tu. Baik. Kemudian dalam kitab ni dia akan kemuka. Dia panggil rad itu. Bila kita sebut ajaran Syiah ni begini, sama dengan Yahudi, dia akan sebut selalu. Tak betul. Sebab apa? Tak betul. Kenapa dia bersalah dengan akidah ahli sunnah? Sebab apa? Dia akan sebut selalu. Jadi maknanya, bila kita kritik satu ajaran ni tidak Islam. Hak Islam ni macam mana? Dia sebut selalu. Sebab tu kitab ni dia lebih pada pengukuhan akidah. Pengukuhan akidah ni berlaku bila kita boleh buat perbandingan. Misalnya, salah satu kaedah pengukuhan akidah tauhid dengan mengetahui akidah syirik. Kita boleh buat perbandingan. Kena tahu tu. Tu. Misalnya, contoh saya ambil contoh lah ni. Tapi hak ni bukan bab akidah, bab syariat sebagai contoh. Ni hak di Indonesia ni berlaku ni. Kitab tu ada dengan saya. 130 semaya sunat. Buku 130 semaya sunat. Salah satu semaya sunatnya dipanggil sunat selepas kencing. Ada sunat selepas kencing. Tak apalah tu. Sunat supaya bila kita hafal Quran jadi tak lupa hafal Quran. Dia ada khusus sunat. Dan ada kaifiat khusus. Berapa rakaat? Setiap rakaat kena baca apa? Bagusnya kitab tu, selepas tu dia buat. Okey. Apa yang Nabi ajar supaya kita boleh jaga hafalan Quran kita? Dia sebut. Betul. Kitab ni pun begitulah juga metod dia. Bila dia sebut ajaran Yahudi sama dengan Syiah gini tak betul. Hak Islamnya macam mana? Terus dia buat pendedahan. Baik. Yang terakhirnya, setiap maklumat itu dia lampirkan rujukan yang lengkap. Itu penting. Begitulah. Okey. Kita berhenti setakat itulah dulu. Jadi untuk sesi akan datang, saya akan sebut secara lebih khusus lagi. Saya akan baca satu-satulah. Sampai akhir, apakah tajuk-tajuk secara khusus yang kita bincang dalam kitab. Penting juga tu kita tahu. Biar kita nampak gambar awal. Kalau tu mungkin saya duduk baca, duduk tengok tu, mungkin ambil masa setengah jam tu. Saya akan baca saja. Okey, boleh sila. Ni satu-satu. Hak ni pun Yahudi juga benar tu. Yahudi. Waktu kita akan jumpa akan datang tu. Tak ada dalam Quran istilah wujud bila makan, maujud bila makan, ataupun ada tapi tidak bertempat ini sebenarnya bukan laras bahasa yang digunakan dalam Quran dan hadis untuk menyatakan tentang wujud Allah itu. Quran tak guna begitu. Tu dia sebenarnya tu mari daripada falsafah tu. Hak tu jadi pening pak kita tu sebenarnya. Wujud tanpa bertempat. Sebab kalau dalam Quran kita tengok dalam Quran sama ada tangan Allah ke, Allah mendengar, apa saja perkataan-perkataan yang kita diguna kepada makhluk ni, diguna kepada Allah, semua tu dia kena kaitkan dengan laisa kamitsli syai'. Hak tu sebenarnya cara agama.
Allah ada, kita pada. Tapi ada Allah lagu mana? Tak serupa dengan makhluk. Patut lagu mana? Tak tahu. Tak tahu tu maksudnya Allah tidak perinci ke? Jadi kita nak perinci bagaimana? Sebab tu bab ni dia termasuk di bawah iman. Percaya saja setakat ia ada. Allah melihat. Kita juga melihat. Sama ke tidak? Dia kembali pada ayat tu. Laisa kamitslihi. Allah ada tangan, ada kaki. Bagaimana tangan Allah? Wallah, serah pada Allah. Serah pada mengikut apa yang layak bagi dia. Itu ulama dulu. Sebab apa? Sebab dia percaya, dia guna kaedah laisa kamitslihi syai'. Tu sebenarnya. Jadi bila masalah orang kita ni, bila terpengaruh ialah, anda tengok kalau kita sifat 20 Abu Asal Syari, Abu Mansur Al-Maturidi, hak asal dia tak guna hak tu. Hak asal ni. Hak tu sudah berlaku inovasi dah selepas pada tu dah. Allah ada tidak bertempat, lepas tu mana Allah tidak mengambil ruang. Itu istilah-istilah yang tidak diguna pakai oleh Nabi untuk tak ajar tauhid pada sahabat. Tak ada. Ya jadi peningkis tu lah. Itu punca pening. Sebab kita tidak guna istilah Quran dalam memperkenalkan Allah itu. Tu punca dia. Kalau kita perkenalkan Allah dengan Quran ni mudah menanya. Sahabat jadi kukuh iman sebab cara Quran tu lah. Cuba ngaji sifat 20, hana ngaji habis dengan Maulana Asri. Sakit kepala tak faham. Tapi anak tak tahu lah. Sebab kita ngaji tu kita kata hak ni, iyalah kita kena faham lah dari segi sejarah. Kena tahu sejarah lah. Dia kaedah ni digunakan untuk lawan pokok falsafah dulu asalnya. Pokok falsafah dia guna kaedah mantik dan sebagainya. Ulama kita guna jadi lagi tu. Mana orang yang berpenyakit tu boleh guna ni sebagai obatnya. Sebab tu anak sebut terang. Kita terima pun sebagai satu kaedah pengajian akidah. Tapi kenapa anda tak guna untuk pengajian masyarakat? Sebab ada yang lebih mudah. Pendekatan Quran tu bagaimana Nabi dedah ke? Bayar ke? Cuba bayar ke? Kita kena faham gini kan? Nabi SAW bila Nabi bawa ni, misi utama Nabi adalah tauhid. Nak bawa akidah tauhid. Tahap mana masyarakat pada waktu? Tahap mana masyarakat tu? Masyarakat syirik 100%. Jadi nak tukar kepada tauhid, bayar. Masyarakat kita ni tidak seteruk masyarakat jahiliyah. Ini jadi payah. Ni apa bagi saya? Sebab dia guna kaedah tu. Kaedah tu payah lah. Lepas tu banyak perkara lah kalau kita nak bincang. Yang lebih parah lagi akhir-akhir ni ada pihak mengatakan bahawa sifat 20 ke kaedah Asy'ariyah ni merupakan akidah. Hak tu akidah, bukan kaedah. Tu lagi parah. Sebab itulah ada yang mengatakan siapa dia tak tahu sifat 20, pengaji sifat 20 ni kafir tu. Sebab dia menganggap sifat 20 ni adalah merupakan akidah, bukan kaedah. Bagaimana itu kaedah? Itulah. Tak betul tu. Kalau kata bila maujud bila makan tu, cuba sebut dalam awak ambil mana istilah ni. Dalam Quran ada ke tidak? Tak ada ya. Memang tak ada. Dalam Quran memang tak ada. Ulama kita tanya lama. Tak ada. Bila kita guna istilah tu, tak kena. Padahal mudah ya. Allah ada tangan. Sebab dia sendiri kata. Ada tak saya nak tanya. Popok kita ni lah. Pernah tak dengar seorang ulama ahli sunnah. Ulama salaf kita. Imam Syafi'i ke? Dia kata Tuhan ada buku lali ada? Tak ada. Apa dia tak kata? Tuhan ada pergelangan tangan. Padahalnya kalau hak berkenaan dengan Tuhan ni tangan ada sebut. Lepas tu ada sebut adud. Ada sebut betih ada sebut. Tapi ulama kita tak tanya bila kata ada adud, bila kata ada ni dia panggil yadun dalam bahasa Arab ni dia panggil yadun. Ni adud sufla, ni adud a'la. Ni lengan bawah, ni lengan atas. Ni dia panggil ni ni katif, kepala bahu ni. Ni kepala bahu. Ni disebut ni marafiq ni, mirfa' ni. Tak ada seorang ulama kita kata kalau kita nak kira dari segi otak falsafah kat bila ada adud, ada tangan, ni yadun dia panggil yadun, ni asabi' jari. Mesti ada pegalannya. Kalau ada adud dengan ada yadun. Ulama kita tak kata gitu. Ulama kita tak kata Tuhan ni ada leher. Ulama kita tak kata. Betih ada sebab dia sebut rijlun kaki ada. Dia sebut dalam hadis saya. Sekadar tu ya. Kalau kita fikir dengan otak falsafah kan, tak hidup manusia kalau ada setakat tu. Tu kita kata awak tu bermasalahnya. Awak tu bermasalah. Padahal kalau kita terima sekadar Tuhan sebut tu, kita terima. Serah dia. Sama masalah.
Dia kena ingat dia. Sebenarnya bincang hak tu lah jadi punah. Bincang hak tu jadi rosak. Saya Ali kata dah tafakkaru fi khalqillah la tatafakkaru fillah. Kamu kena buat kajian tentang kejadian Tuhan. Jangan kaji tentang zat Tuhan. Kamu kaji tentang zat Tuhan jadi rosaklah. Dia Tuhan kata dia ada tangan. Tangan lagu mana aku tahu. Surah ke dia sesuai dengan kudrat, iradat, kekuasaan dia. Surah ke dia sesawa-salah. Tu ya sebenarnya mudah ya, tapi itulah syaitan dia tak segitulah. Dia nak supaya balah buat kita ni, tuduh macam-macam orang tu. Siapa orang tak ngaji ni tidak Islam. Berat Dr. Jo tu kapai kalau dia ngantai tu. Dia tuduh. Apa tu? Sebab dia kata tu ada tangan. Tu sebab tu saya kata. Dia kata kena tangan, kena takwil. Sahabat dia takwil kau. No. Banyak kau. Itulah sebab tu kalau bincang ni rugi masa sebenarnya. Rugi masa. Baik bincang kitab Yahudi ni. Kita boleh ilmu banyak. Agak payah kat lah kitab ni. Dia bukan jenis kitab boleh kita nak kecek pusing. Ni fakta. Gitulah. Okey, ada soalan lain. Kita berhenti setakat dulu. Jadi untuk sesi akan datang, saya akan bincang konten dalam kitab ni lah. Poin apa yang kita akan bincang. Mungkin ambil masa setengah jam tu. Lepas tu terus kita masuk perbincangan. Dan saya buat nota tu. Tu ada nota lah. Okey, tak ada soalan. Tak ada salah. Kalau tak ada salah kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.